Baik, Assalamualaikum, salam sejahtera, GBN, salam Malaysia, salam kuasa ketiga dan salam pejuang ya. Uh, jadi hari ini untuk live ni saya akan menyentuh beberapa isu, bermula dengan isu pokok seperti mana dalam tajuk, dan kemudian saya akan sentuh beberapa isu lain berdasarkan kepada soalan yang telah diajukan kepada saya menerusi beberapa saluran oleh ramai, terlalu banyak sehingga saya tak boleh nak abaikan ya. Jadi saya kumpul soalan-soalan ni berdasarkan tema-tema yang konsisten, dan ada 4-5 tema lah. Kalau saya cuba habiskan seberapa banyak yang boleh hari ni, dan yang saya tak sempat habis saya akan bawa esok. Saya cuba habiskan live ni dalam tempoh 15 minit atau kurang ya. Jadi saya bermula dengan topik pokok ya, iaitu darurat. Nah, darurat ni saya ada dua aspek nak sentuh. Satunya, saya dah berulang kali beritahu bahawa memang ada tanda soal ya, yang melibatkan isu sama ada Tan Sri Muhyiddin Yassin selaku Perdana Menteri ada locus standi untuk isytiharkan, untuk nasihati Yang di-Pertuan Agong untuk mengisytiharkan darurat. Sebabnya sebelum pengisytiharan itu dibuat, ada seorang ahli parlimen, iaitu ahli parlimen Machang, telah menarik sokongannya daripada Tan Sri Muhyiddin, sekaligus menyebabkan majoriti Muhyiddin hilang ya. Secara rasmi lah. Kalau secara tak rasmi memang lama kita dah tahu Muhyiddin ni majoriti dia tak ada. Tetapi ada yang lantang bersuara yang mengatakan memang sah benda ni, sah benda tu. Sebenarnya yang timbul tanda soal sebab memang ada grey area kalau mereka yang fasih dalam babak perundangan. Jadi sebab itulah benda ni dibawa ke mahkamah untuk mendapat pertimbangan kehakiman. Yang sah adalah di umum Muhyiddin dah hilang majoriti dan seharusnya tidak menjadi Perdana Menteri. Tetapi apapun, Khairuddin Abu Hassan telah memfailkan satu saman untuk merujuk kepada, untuk mendapatkan pertimbangan Badan Kehakiman berhubung nasihat yang telah diberikan oleh Muhyiddin kepada Yang di-Pertuan Agong. Dan setelah itu ada 4 lagi ahli parlimen yang telah mengemukakan pelbagai permohonan. Ada satu permohonan yang telah dikemukakan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim yang juga berhubung dengan nasihat Muhyiddin dan juga pergantungan sidang parlimen ya. Dan ada satu permohonan lagi yang dikemukakan oleh 3 ahli parlimen bersama, iaitu Salahuddin Ayub, seorang lagi tu saya lupa, dan ya ada 2 orang lagi lah yang mengemukakan satu permohonan untuk semakkan kehakimannya berhubung dengan nasihat yang diberikan kepada Yang di-Pertuan Agong ya. Jadi di sini saya nak sampaikan kepada anda bahawa pengisytiharan darurat ni sebenarnya telah menjurus kepada penyatuan pembangkang, makin bersatu. Okey. Nah, strategi propaganda yang telah sedang dimainkan oleh Kem Muhyiddin dan Kem Barisan Nasional adalah untuk memastikan bahawa semua rakyat memberi fokus kepada pembangkang dan tidak melihat perpecahan dalam blok kerajaan. Hakikatnya blok kerajaan dah sampai tahap kritikal. Okey, dalam PPBM pun ada pergolakan yang menolak Muhyiddin. Dan PPBM ni saya dah ceritakan dulu, dia bagaikan ikan yang hanya tinggal rangka sebab lebih 75% akar umbi, pemimpin bahagian cawangan semua dah beralih ke kem Tun Dr. Mahathir Mohamad. Sebab itulah timbul cerita-cerita berkenaan dengan PPBM cuba sogok untuk tubuhkan jawatan dan cawangan dan sebagainya yang didedahkan oleh UMNO, tetapi sehingga hari ini tidak ada tindakan ya. Manakala itu di dalam UMNO tu makin berpecah dan perang persepsi, perang saraf memang hebat. Contohnya Anwar Musa beri persepsi bahawa Zahid ni perlu disingkirkan dan seolah-olah Anwar Musa ni dapat sokongan daripada semua UMNO. Sebenarnya Anwar Musa ni, tak silap saya, yang saya tahu hanya disokong satu ahli parlimen dan 2-3 pemimpin bahagian. Dia ni seolah-olah tak relevan dalam UMNO dan dia sedang menjadi jurucakap PPBM. Okey, jadi ini perang persepsi, perang saraf.
Ya, saya setuju. Zahid, Najib, Malah, kluster mahkamah atau tim A ni harus semuanya dipecat. Tetapi ini semuanya sebab yang pegang arus perdana ni, media arus perdana ni blok kerajaan, tetapi yang watak-watak utama ni memang belah KMP PBM. Okey. Apapun ini adalah propaganda yang sungguh hebat. PAS pun tengah main propaganda. Hadi Awang boleh keluarkan kenyataan mewakili UMNO yang terus bercanggah dengan realiti. Realitinya, majoriti UMNO, bukan 2/3, jauh lebih dari 2/3, ingin tarik sokongan daripada Perikatan Nasional pada PRU15, dan ada sejumlah daripada itu ingin tarik sekarang. Hadi pula boleh kata majoriti positif untuk bergabung dengan PPBM. Ya, jadi perang propaganda tengah dimainkan. Hakikatnya perpecahan dah teruk, dan disebabkan darurat yang kesahihannya jadi tanda soal disebabkan nasihat yang diberikan oleh Muhyiddin kepada Yang di-Pertuan Agong jadi tanda soal. Ya, darurat itulah yang sedang menyatukan pembangkang. Okey, itu satu. Kedua, berkenaan dengan isu darurat ni, saya ada dibawa kepada perhatian saya satu video oleh seorang pro Najib yang membuat ulasan berkenaan dengan darurat ni. Itu hak masing-masing, tetapi cara penyampaian tu apabila seolah-olah memberi amaran kepada Yang di-Pertuan Agong atau suruh Yang di-Pertuan Agong hati-hati, ya. Ini adalah satu tindakan yang amat biadab dan kurang ajar, ya, kepada Agong. Ya. Okey. Itu saja saya nak beritahu. Sebab orang tanya saya, so itu jawapan saya. Okey. Alright. Now, kemudian saya nak bawa perhatian ke ada seorang tu dia tarik satu artikel yang diterbitkan pada tahun 2020, tahun lepas, Januari, maknanya setahun lepas. Ada satu kenyataan oleh Lim Kit Siang yang memberitahu bahawa Datuk Seri Abdul Hadi Awang ni sebenarnya dia ni pernah pertikaikan pencalonan Anwar oleh Pakatan Rakyat pada ketika itu, ya, pada sekitar tahun 2013, dan mencadangkan ini, mencadangkan itu. Jadi Kit Siang bagi tahu seolah-olah Hadi ni sebenarnya dia secara licik dia ingin cadangkan diri dia sebagai Perdana Menteri. Bukan saya yang kata, Kit Siang kata. Kemudian Kit Siang mendakwa bahawa Hadi ni sebenarnya PAS ni dia label DAP ni anti-Islam sebab DAP tak sokong Hadi sebagai Perdana Menteri. Kemudian pendedahan Kit Siang ni bukannya terlalu detail, tetapi ada juga perinciannya. Yang Hadi buat keesokan harinya atau lusa hanya penafian ringkas. Itu andaian Kit Siang. Okey. Nah, mengapa saya terbitkan isu ni adalah benar atau tidak saya tidak tahu, sebab saya tidak terlibat dengan mesyuarat antara Hadi dengan Kit Siang. Tapi yang peliknya, lama sebelum tu saya telah diberitahu kisah ni. Okey? Saya telah diberitahu kisah ni, tapi saya tak tahu kebenaran cerita ni. Yang saya nak nyatakan di sini ialah kalau Hadi boleh keluarkan pelbagai kenyataan mewakili UMNO yang tidak benar, boleh terlibat dengan propa, boleh petik dalil. Okey, dalil terbaru Hadi adalah satu yang tersasar dari landasan kebenaran dan keagamaan. Apabila Hadi berkata bahawa Melayu Islam ni, yang masyarakat Melayu Islam ni yang masih belum mendaftar sebagai pengundi ni, seolah-olah dia berkata dirasuk oleh syaitan peninggalan kuasa-kuasa barat. Ini adalah satu kenyataan yang amat tidak bertanggungjawab oleh seorang yang bergelar pemimpin Islam mewakili satu parti yang cara parti itu dinamakan pun pelik, iaitu Parti Islam. Ya, maknanya anda menggelar diri, parti itu menggelar diri dia lebih Islam dari yang lain. Itu pun dah masuk ajaran yang sesat. Tapi itu saya tak nak sentuh buat masa ni.
Sama ada orang sedar, tak sedar, terpulanglah. Okay. Tetapi apa yang Hadi buat adalah satu perkara asas dalam Islam, iaitu dia telah bersangka buruk terhadap masyarakat Melayu Islam hingga boleh berkata yang tidak daftar tu dia kaitkan dengan dirasuk syaitan. Okay. Kalau Hadi boleh petik dalil, kalau Hadi boleh propaganda dan mengeluarkan kenyataan begitu sahaja, berkenaan dengan UMNO yang tidak menggambarkan keadaan sebenar ataupun kenyataan rasmi MKT UMNO berhubung dengan sokongan UMNO terhadap PPBM. Jadi jangan pula ada orang beritahu bahawa Kisiang telah fitnah Hadi. Ya, sebab bila sahaja nama Hadi disebut, ada orang akan keluarkan kenyataan di dalam media sosial, Laskar dan sebagainya, bahawa jangan percaya kafir, fitnah dan sebagainya untuk melindungi Hadi. Mereka yang memegang dasar bahawa seseorang yang kafir itu semestinya apabila dia mengeluarkan satu kata yang tidak sedap untuk didengar pada telinga anda tu, semestinya telah fitnah. Dan orang seperti Hadi ni tak boleh fitnah. Orang itu adalah orang yang sudah tersasar dari landasan kebenaran dan ajaran dia ada problem. Pegangan keagamaan dia ada problem, masalah. Ya. Jadi tolonglah jangan jadi munafik ya. Okey. So, ini yang saya nak ketengahkan kepada anda, bahawa kebelakangan ni saya lihat PAS ni terlalu terlibat dalam propaganda, dan khususnya Hadi. Jadi Hadi perlu ingat bahawasanya ada juga pertikaian-pertikaian melibatkan PAS dan Hadi sendiri. Contohnya, Hadi boleh keluarkan kenyataan bahawa tidak ada rasionalnya atau tidak patut orang berebut untuk jadi Perdana Menteri pada ketika negara sedang dilanda wabak COVID. Saya nak bawa kepada perhatian Hadi bahawa pada ketika langkah Sheraton berlaku, angka COVID sudah berada dalam keadaan amat terkawal disebabkan pengawasan, mekanisme pengawasan oleh Pakatan Harapan. Tetapi apabila PAS bersekongkol dengan puak tertentu dari PPBM dan UMNO untuk mencetuskan langkah Sheraton dan seterusnya memperdaya Tun Dr. Mahathir Mohamad, memperdaya Tun Dr. Mahathir Mohamad, pada ketika itu kerja mereka adalah kononnya nak cantas DAP dan tubuhkan Kerajaan Melayu Islam. Dalam seminggu tu pertimbangan mereka juga sama, iaitu percaturan siapa nak jadi Perdana Menteri. Tapi pada ketika itu bagi Hadi halal, sebab PAS terlibat jadi halal lah. Kalau PAS nak rampas atau terlibat dalam satu rampasan kuasa, itu halal lah, walaupun wabak COVID. Sekarang dah jadi haram lah. Ya. Pada ketika itu angka COVID amat terkawal. Lepas tu tak sampai 2 minggu, angka COVID tu melonjak berlipat kali ganda, sehinggalah tercetusnya MCO pertama dan rakyat terseksa. Okey? Macam Hadi, masa tu halal kan? Lepas tu cerita pula pasal darurat. Dia mengeluarkan kata-kata yang sememangnya tersasar dari landasan berkenaan berhubung keislaman darurat tu. Saya hormat dan memang junjung kasih titah tuanku, tidak pertikaikan kuasa tuanku untuk mengisytiharkan darurat. Yang saya pertikai adalah motif Muhyiddin dan beberapa perkara lain berhubung nasihat Muhyiddin, dan setakat ini sudah ada 4 tindakan melibatkan perundangan, 1 saman dan 3 permohonan untuk semakan kehakiman. Tapi apa pun yang Hadi cerita banyak pasal darurat sekarang ni, Hadi lupa pada tahun 1977 menurut satu penulisan dan oleh DAP yang sehingga hari ini tidak pernah dipertikaikan oleh PAS dan Hadi sendiri, bahawasanya Hadi telah memberitahu pada ketika itu apabila darurat dikenakan di Kelantan, Hadi memberitahu bahawa itu adalah satu bentuk rampasan kuasa oleh pihak pentadbir. Jadi saya khawatir Hadi tengah memutar belik agama untuk berselindung di belakang imej seorang pemimpin Islam dan sedang menjaja pelbagai
dalil yang sebenarnya sedang membawa umat ke landasan kepalsuan. Ya, ini adalah satu perkara yang perlu dihentikan. Halalkan, kalau menteri dia halalkan. Kalau sekarang menteri dia lakukan kesalahan, halalkan. Kalau kerajaan sekarang ni sogokkan jawatan, saya nak pinjam ungkapan yang digunakan oleh Tengku Razali Habzah, sogokkan jawatan dalam kadar tertinggi dalam sejarah tanah air berlaku, dihalalkan, dibolehkan. Kalau dulu Melayu Islam, aset Melayu Islam dijual, dia spin, dia kata itu mengaibkan Melayu Islam. Sekarang diam, memang sama juga aset Melayu Islam dijual, sebenarnya itu urus niaga strategik biasa. Aset Melayu Islam ni paling memang selalu dijual, aset lah, aset kerajaan ni dari zaman Najib pun banyak. Ya. Jadi saya lihat PAS ni terjebak dalam banyak penipuan bersama PPBM dan UMNO. Okey, akhir sekali sebelum saya berundur, ada satu lagi persoalan yang ditimbulkan kepada saya berhubung Najib. Jadi mereka memetik satu kenyataan Najib di mana Najib menyela cara Muhyiddin mengendalikan memerangi wabak Covid. Nah, pertama sekali cakap Najib tu betul. Muhyiddin gagal. Kerajaan Muhyiddin adalah kerajaan pimpinan Muhyiddin adalah penyebab angka Covid menggila. Tapi yang aneh, penyebab dia, pencetus dia yang utama ni diberi kuasa lebih untuk mengatasi masalah, sedangkan dah nyata tidak tahu cara tangani masalah Covid. Jadi semua tu saya setuju apa yang Najib kata berkenaan dengan kegagalan Muhyiddin. Tapi Najib jangan jadi hipokrit. Sebab sebelum dijatuhkan hukuman oleh mahkamah, banyak pujian oleh pihak-pihak Najib ni yang berkaitan dengan Najib ni berkenaan dengan pengendalian wabak Covid ni pada masa MCO pertama. Jadi tolonglah be consistent lah. Jangan spin dan perbodohkan, mengelembukan rakyat. Jangan. Ya. Sekarang ni perang propa sebab dah ada dana kot. Tak tahulah. Perang propa oleh puak blok kerajaan ni yang sedang bercakaran antara satu sama lain ni. Perang propa dia sungguh hebat dan memalukan, sampai ada orang yang tunjuk kat saya dan ketawa. Bercakaran depan mata, tapi kalau tengok poster-poster Muhyiddin is this, Najib is this dan sebagainya, semua propa hebat yang tak masuk akal, yang menyebabkan orang di luar ketawa. Dan darurat sedang menyatukan pembangkang. Memang blok kerajaan ni kritikal, tak boleh diselamatkan. Ya. Jadi sehingga kita berjumpa esok atau lupa, jangan lupa sebentar lagi, lusa ya, jangan lupa sebentar lagi saya akan letak link kepada saluran Telegram saya di ruang komen. Pastikan anda layari, subscribe saluran Telegram saya. Saya juga akan letak link kepada artikel-artikel yang berkaitan di dalam ruang komen sebentar lagi, berhubung dengan perkara-perkara yang telah saya bincangkan tadi. Jadi jangan lupa cari artikel tersebut dan baca dan share. Sehingga kita berjumpa esok atau lusa. Wassalamualaikum. Salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, salam kuasa ketiga dan salam berjuang.